أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bina'amihi allati la tuhsa wa biafdalihi allati la tu'ad wa usalli wa usallim ala khatimi rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, auda penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya juga kita dipertemukan lagi dalam rancangan ulasan khutbah Jumaat buat keluarannya pada kali ini. Seperti lazimnya dalam rancangan ini kita akan mengajak auda penonton untuk sama-sama mengikuti imbasan khutbah Jumaat yang telah dibacakan oleh para khatib menerusi mimbar-mimbar masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini. Pada keluaran rancangan ulasan khutbah Jumaat pada kali ini, kita akan dapat sama-sama mengikuti mengenai tajuk sabar dalam menghadapi ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auda penonton yang dirahmati oleh Allah, segala cubaan dan dugaan itu datangnya daripada Allah. Sebagai seorang manusia, kita tidak akan dapat lari daripada diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, kita kena sabar dalam menempuh segala ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Baiklah auda penonton, untuk selanjutnya mari kita ikuti imbasan khutbah Jumaat yang telah kami rakamkan dari Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Khutbah Jumaat telah dibacakan oleh Yang Mulia Haji Haris bin Haji Subuh. Mari kita ikuti bersama. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa, serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, manusia yang hidup di dunia ini tidak akan terlepas daripada menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbezaannya hanyalah terletak kepada besar atau kecilnya ujian itu dan berat atau ringannya dugaan yang menimpa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mempunyai kekuatan iman dalam menghadapi apapun jua situasi yang dihadapi, baik berupa ujian untuk umum seperti kemarau panjang, kebakaran, hujan yang turun tidak hentinya sehingga menyebabkan berlakunya banjir, tanah runtuh dan sebagainya, atau ujian untuk individu atau perseorangan seperti ditimpa penyakit, kemiskinan, kematian orang yang disayangi, dihina, difitnah dan sebagainya. Semua ujian dan dugaan ini haruslah dihadapi dengan redha, tabah, tenang, dan yang paling utama ialah menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sifat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian amat perlu, kerana dengan sifat tersebut menjadikan kita redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengelakkan diri kita daripada bersikap marah, kecewa, berputus asa dan resah gelisah. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sabar itu ialah tabah dan kuat dalam menahan dan menanggung penderitaan, kesakitan, kesusahan,
dan segala seksa yang diterima. Ketahuilah, kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan untuk menegakkan Islam adalah hasil daripada ketabahan dan kesabaran baginda. Baginda sabar menghadapi pelbagai ujian dan rintangan, seperti dimusuhi, dihina, disakiti, dan sebagainya. Antaranya, baginda pernah dilemparkan najis unta sewaktu baginda menunaikan sembahyang. Selain itu, baginda juga sabar dalam menghadapi kelaparan disebabkan kemiskinan, di mana pada suatu hari, baginda pernah bertanya kepada isteri baginda, apakah ada sarapan pagi atau tidak? Lalu isteri baginda menjawab, tidak ada. Baginda pun bersabda, baiklah, aku berpuasa pada hari ini. Baginda berpuasa sunat kerana tidak ada apa-apa hendak dimakan. Sememangnya, orang yang paling hebat kedudukan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tentulah dalam kalangan para nabi dan rasul yang banyak menerima ujian dalam misi dakwah mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara rasul-rasul yang digelar sebagai ulil azmi, yaitu rasul yang memiliki keteguhan hati kerana paling banyak mengalami penderitaan dan ujian dalam berdakwah. Namun begitu, baginda telah menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadi umat yang sentiasa istiqamah dalam berjuang mempertahankan kesucian agama Islam. Kita juga hendaklah menempuh segala ujian tanpa mengenal arti putus asa yang merupakan asas kejayaan umat Islam. Marilah kita hadapi ujian yang datang dengan mengikut jejak Rasulullah SAW dan para sahabat baginda, agar kita sentiasa menjadi orang-orang yang sabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut sebenarnya adalah jalan untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar dikurniakan balasan syurga yang abadi. Pandanglah ujian hidup itu dengan sangkaan yang baik, karena itu adalah hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Kuatkanlah kesabaran kamu dalam menghadapi orang-orang kafir, dan bersiap sedialah dengan kekuatan pertahanan di sepadan negeri kamu, serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahawa sabar itu amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ukuran kepada kekuatan iman seseorang. Martabat sabar itu terbahagi kepada 3. Pertama, sabar orang awam, yaitu sabar orang kebanyakan. Ia sanggup menerima segala kesusahan dan kesakitan ke atasnya, dan ia menahan diri daripada marah atau berputus asa. Bahkan sebaliknya, ia dalam keadaan tenang menerima segala kesusahan itu. Kedua, sabar orang muridin, yaitu golongan penyokong atau pengikut. Ia menerima segala kesusahan dan kesakitan dengan hati yang tidak susah. Bahkan diterimanya dengan hati yang ringan kerana melihat dengan mata hatinya bahawa sesuatu yang datang kepadanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memandang kepada pahala dan seksa, bahkan ia semata-mata mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, sabar orang-orang zahidin dan salikin, yaitu golongan orang-orang yang hatinya menuju kepada akhirat. Ia menerima dengan sabar segala hukum Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya, kerana segala hukum Allah Subhanahu wa taala itu telah tersurat di Lauh Mahfuz yang tidak boleh diubah-ubah. Maka ia menerimanya dengan hati yang redha akan segala hukum Allah yang datang kepadanya. Oleh kerana segala hukum Allah itu telah tersurat dalam Lauh Mahfuz menurut kehendak Allah. Maka orang-orang zahidin dan salikin menyerahkan dirinya dengan penuh sabar kepada Allah. Jika pada zahirnya ia berasa sakit atau susah, tetapi hatinya tetap tenang dan tetap sabar serta reda akan segala hukum Allah dan ketentuannya.
Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang beriman, kita hendaklah bersabar dan tabah menghadapi segala ujian yang menimpa ke atas kita, karena semua itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai peringatan kepada hamba-hambanya supaya tidak terus lalai dan leka dalam kesenangan dan kemewahan hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama kita sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran untuk sentiasa bersama orang-orang yang sabar dan sentiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta memberikan perlindungan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka tanpa batasan. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah. Begitulah tadi audio penonton. Kita telah sama-sama mengikuti imbasan khutbah Jumaat yang dapat kami bawakan. Daripada khutbah Jumaat tersebut dapatlah disimpulkan di sini bahawa yang pertama, segala ujian yang diberikan oleh Allah, kita menerimanya dengan kesabaran dan ketabahan serta keredaan. Dan kedua, tingkatan sabar dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Audio penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian yang diberi oleh Allah, mestilah kita menerimanya dengan sabar dan tabah. Jelas bahawa ujian yang diberikan oleh Allah adalah untuk menguji keimanan seorang manusia. Jika dia beriman, maka dia akan menerimanya dengan penuh keredaan. Bagi manusia yang lalai serta tidak meredai akan ujian yang diberikan ke atasnya, maka dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 200 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Kuatkanlah kesabaran dan bersiap sedialah dengan kekuatan pertahanan di sempadan negeri kamu, serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya, yakni mencapai kemenangan. Ujian yang diberikan oleh Allah itu ada banyak, sama ada berupa ujian untuk umum seperti kemarau panjang, kebakaran, banjir dan sebagainya, atau ujian individu seperti ditimpa penyakit, kemiskinan, dihina, difitnah dan sebagainya. Semua ujian ini haruslah dihadapi dengan redha, tabah, tenang dan paling utama ialah menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sifat sabar ini amat perlu kerana dengan sifat tersebut menjadikan kita redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala serta mengelakkan diri kita daripada bersikap marah, kecewa, berputus asa dan resah gelisah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang sabar seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146 yang maksudnya, dan Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya dalam menyampaikan dakwah Islam sampai ke hari ini dengan hasil daripada ketabahan dan kesabaran baginda. Baginda sabar dalam menghadapi pelbagai ujian, antaranya dimusuhi, dihina, disakiti dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita menghadapi ujian yang datang dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda agar sentiasa menjadi orang yang sabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Martabat sabar itu menurut khatib dapat dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama, sabar orang awam, iaitu sabar orang kebanyakan. Ia sanggup menerima segala kesusahan dan kesakitan ke atasnya dan ia menahan diri daripada marah atau berputus asa. Bahkan sebaliknya, ia dalam keadaan tenang menerima kesusahan itu. Kedua, sabar orang muridin, iaitu golongan penyokong atau pengikut, menerima kesusahan dan kesakitan itu dengan hati yang ringan kerana melihat dengan mata hatinya bahawa sesuatu yang datang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memandang kepada pahala dan seksa, bahkan ia semata-mata mengikut apa yang disuruh oleh Allah. Dan ketiga, sabar orang-orang zahidin dan salikin, iaitu golongan orang-orang yang hatinya menuju kepada akhirat. Ia menerima dengan sabar serta redha segala hukum Allah itu telah tersurat di Lauh Mahfuz yang tidak dapat berubah melainkan dengan kehendak Allah.
Golongan ini menyerahkan dirinya dengan penuh sabar kepada Allah. Pada zahirnya, ia berasa sakit atau susah, tetapi hatinya tetap tenang dan sabar serta redha akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita hendaklah sentiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian yang telah menimpa kepada diri kita. Kerana semua itu adalah qada dan qadar Allah dan juga sebagai peringatan kepada kita agar tidak lalai dan leka dalam kesenangan dan kemewahan hidup di dunia. Begitulah tadi audio penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengambil ikhtibar atas ujian yang telah diberikan kepada kita. Semoga berkat kesabaran kita diberi pahala dan kebaikan daripada Allah. Yakinlah, semakin besar dan banyak cubaan yang Allah turunkan kepada kita, makin besar pula pahala dan sayang Allah yang akan dilimpahkannya kepada kita. Jadikanlah kesabaran dan ketabahan para anbiya itu sebagai motivasi kita mengharungi ujian Allah. Semoga kita sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar dan sentiasa di dalam lindungan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, sebelum berpisah, marilah kita merenung akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang tafsirnya sebagai renungan dan panduan. Cukuplah Allah untuk yakni menolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat bergantung dan berserah sepenuhnya, kerana Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Surah Ali Imran ayat 173. Ya udah, setakat ini sahaja dahulu pertemuan kita dalam rancangan ulasan khutbah Jumaat buat keluarannya pada kali ini. Hingga masa itu tiba, saya Adi Aismat Laman mohon mengundur diri. Di itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.